Okay, yang seterusnya, identify information types and sources. Basically, two types of data information available to a marketer. So, secondary data ataupun primary data. Okay, secondary data ni adalah data yang sedia ada. Okay, so kita hanya explore dan kita dapatkan daripada situ saja. Okay, contoh macam report. Report daripada company, okay, data-data berkaitan sales company yang tertentu yang jual macam jus kita yang jual juga tu contohnya kan. So daripada situ kita just explore sajalah. Berbanding dengan primary data ni refers to the information that yang info yang baru kita dapat, okay, yang baru kita dapat directly kepada kita punya consumer, kepada daripada kita punya customer. So basically, okay, secondary data ni mostly daripada report, okay, daripada report. Kalau orang accounting, okay, orang-orang accounting ni, so dia banyak kepada secondary data sebab dia based on report, okay, based on report sales dan sebagainya lah, data-data dari secondary. Okay, tapi primary data ni adalah data raw, macam survey yang kita buat tu, okay, itu adalah lebih kepada primary data. Okay, ini adalah perbezaan dia lah. Method of accessing secondary data, information processing technology, biasanya kadang ada guna sistem dan sebagainya. Macam yang saya tunjuk Google Trends hari tu kan, Google Trends. So Google Trends tu adalah secondary atau primary data? Google Trends yang saya tunjuk kelas hari tu. So data-data tu adalah secondary ataupun primary data? Secondary ke primary? Boleh tulis di chat, no? So what is your opinion? Google Trends, okay, Google Trends yang saya tunjuk trending tu semua, adakah dia secondary data atau primary data? Saya rasa secondary, Doktor. Secondary. Ha. Okay, lagi yang lain? Kenapa, okay, ni ramai chat private ni. Okay, ramai cakap secondary. Sebab apa secondary? Why it is a secondary? Betul, saya tak boleh nak chat dekat everyone, betul. Tak boleh chat everyone. Ada masalah chat tu. Ni Okay. Dachani boleh? Setting kot. Dachani. Ha? Not sure. Saya tak pasti. Mungkin setting kot. Dachani boleh? Ya.
Doktor. Ya. Doktor kalau nak assign everyone boleh pergi ke participant ke atas, lepas tu assign privileges. Participants, okay. Lepas tu assign privileges 4 daripada bawah. Kena buat setiap orang lah. Kan? Ya, bagi access kepada semua orang. Ya, betul. Okay, sekejap. Okay, Amin try, boleh? Dah boleh lah. So, kena assign setiap orang lah. Okay, tak apa. Mungkin saya setting awal masa create kelas tu lah. Okay, tak apa. Tak apa, you boleh directly boleh cakap lah. Alright, okay. So basically kenapa dia adalah secondary, okay? Kenapa dia adalah secondary? Sebab data tu bukan kita directly kita request lah, kan? Okay, dan data tu adalah daripada data yang terkumpul oleh Google. So Google yang collect the data. So kita hanya menggunakan data daripada Google tu. So dia buat report dalam bentuk Google Trend. Okay. So we call it as secondary data lah. So based on the secondary data tu, jadi kita boleh kumpul balik untuk kita buat kita punya market survey, untuk kita punya decision lah. Kan. Right. Okay, itu perbezaan dia. Okay, based on Motra ni, methods of accessing secondary data, information processing technology, easy and quick retrieval, lebih mudah kan daripada yang kita buat tu, okay, daripada company reports and etc. lah. Okay, kalau kita menggunakan primary data, so antara method dia, kita buat questionnaire, kita buat survey, kita buat interview, focus group interview. Focus group interview ni maksudnya interview secara ramai-ramai. Okay, kita buat ramai-ramai interview. So dipanggil sebagai focus group interview. Observation. So observation ni kita buat pemerhatian lah. So contoh kalau macam dalam lab kita buat pemerhatian perubahan warna sesuatu bila kita letak something kan. Dulu belajar sains kan. Ada belajar sains yang kita buat pemerhatian. Lepas tu kita buat report kan. Kita masuk something bahan kimia ke yang tertentu. And then kita buat pemerhatian perubahan warna ke dan sebagainya. Okay. Contohlah observation. Okay. Kita ada call. Okey, yang ke 5, case studies. Case studies ni kadang-kadang dikatakan sebagai secondary data. Okey, kadang-kadang dikatakan sebagai secondary data. Okey, tapi kalau macam kita pergi dekat satu-satu company tu, okey, kita kaji dia punya company, macam mana dia buat, contohnya katalah case study on marketing. So kita kaji dia punya kaedah marketing,
macam mana staff dia buat marketing strategi dan sebagainya, and then kita buat report lah. Okay, itu bermaksud case study. So dia ada very specific, okay, very specific satu-satu perkara ataupun satu scope. Okay, contoh macam saya bagi contoh tadi, pergi ke company tu and then kita kaji dia punya marketing strategi lah. Itu contoh case study, right? Benda yang boleh kita relate dengan research market ni macam tak banyak yang boleh buat lah. Okay, so mostly banyak kepada questionnaire, menggunakan interview, focus group pun boleh juga, dan juga observation. Okay, yang last kali adalah scientific experiment. Yang ni macam contoh di lab kan, di lab yang kita buat eksperimen. Bila kita letak something ada perubahan dan sebagainya, so dia ada kaedah pemerhatian jugalah. Okay, and then kita buat comparison dan sebagainya. Okay, eksperimen ni juga kadang interesting. Okay, interesting method. Bila macam katalah kita keluarkan produk baru, produk kecantikan lah contohnya. So katalah you buat satu produk baru untuk cuci muka kan. Okay, you keluarkan satu produk cuci muka, pencuci muka lah. Okay, so pencuci muka tu you buat satu eksperimen kepada group of people lah. Okay, katalah you bagi kepada lelaki, grup lelaki seramai 5 orang. Kemudian you bagi produk yang sama kepada perempuan. Okay, grup 5 orang juga. Okay, so you try give them for free lah contohnya produk tersebut dalam masa seminggu ataupun 2 minggu. So dia orang pakai. Adakah ada perubahan? Okay, adakah ada perubahan? So that is about eksperimen lah. They are using the product. And then at the end nanti you tanya balik, so apa perubahan yang you rasa? Okay, adakah kulit muka dia ada perubahan ataupun tidak? Okay, itu general lah. And then mungkin you boleh buat comparison pula antara lelaki dan perempuan. So ada beza tak menggunakan produk you? So mungkin result you kata sama. So lelaki result yang sama positif, dengan perempuan pun sama positif. Okay, so you boleh compare lah. So that is about eksperimen. Okay. Contoh-contoh lain pun you boleh try buat on the eksperimen tu. So terutamanya kepada produk yang baru yang kita try nak promote kepada customer. Dulu saya pernah terlibat untuk McDonald. Okay, McDonald secara kebetulan lah. Okay, saya pergi ke McDonald and then dia approach kita masa selepas order lah kan. So dia approach kita, encik nak tak kita nak buat satu eksperimen ataupun macam survey, tapi dia lebih kepada macam survey. Okay, kita akan bagi free burger. Masa tu adalah burger baru yang dia keluar. So dia bagi burger tersebut and then dia tanyalah soalan berdasarkan burger yang dia bagi tu free kan. So adakah portion dia sesuai dengan harga, lepas tu dia suruh rasa sedap ke tak sedap, sesuai ke tak kalau letak bahan ni, sesuai ke tak kalau tambah ni ada sayur dia cukup ke tak, cukup masak dia, sos dia dan sebagainya lah. So kind of eksperimen, dan at the end dia pun ada tanya soalan macam survey juga. So ada isi borang lah. So it is something yang macam bagi customer rasa kan. So best lah juga cara tu kan dia buat. Right? Okay, yang tu lebih kepada macam produk-produk tertentu lah.